sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap yang mati akan berakhir amalannya melainkan orang yang murabit. Al-murabit mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya amalannya akan terus hidup kekal yang subur sehingga hari kiamat. Dan ianya selamat, yakni aman daripada fitnah kubur. Hadis ini menceritakan kelebihan mereka yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana perjuangan penentangan di antara al-haq dan al-batil akan berterusan sehingga hari kiamat. Dan perjuangan ini adalah perjuangan yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kelebihan yang sangat besar kepada mereka yang mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Di antara perkara yang dibicarakan oleh ulama berdasarkan hadis ini ialah yang pertama sekali, apakah maksud yang disebut dalam hadis ini dengan murabit. Al-murabit ini maksud apa? Maka di sana ulama menyebut bahawa salah satu dari antara maknanya ialah wahwal maqamu fi thuguri allati bainal muslimin wal kafirin himayatan lil muslimin min khatari mudahamati haula'il kafirin. Iaitulah seseorang itu berada di perbatasan di antara orang Islam dengan orang kafir yang duduk tengah-tengah bagi menjaga keselamatan orang Islam daripada serangan musuh-musuh Islam, daripada orang kafir. Dan termasuk mereka yang mempertahankan Islam ini dengan ilmu. Kerana apabila musuh-musuh Islam menentang mereka menggunakan ghazul fikri yang berlaku pada hari ini, adalah serangan pemikiran yang memerlukan kepada senjata ilmu, bukan senjata kekuatan dari sudut persenjataan ketenteraan, dari sudut ilmu. Maka mereka yang dikenali dengan ulama-ulama yang mewakafkan diri untuk Islam, yang berjuang mempertahankan Islam, termasuk di dalam hadis ini. Kerana mereka telah mempertahankan kedudukan Islam, mempertahankan orang Islam, mempertahankan kepentingan Islam. Dan di sana ada makna yang umum. Makna yang umum berdasarkan beberapa hadis dan penafsiran ulama. Di antaranya ulama menyatakan iaitulah wa huwa mulazamatu akhdil ahibati wal isti'dad lil jihad ala kulli halin fashmul ar-ribat bi ma'nahu al-khas. Maka dianya juga dengan maksud, yakni ribat juga dengan maksud mengambil segala persiapan untuk berjihad. Dan semua ini termasuk dalam bab pertama kita sebut tadi. Iaitulah mereka yang berada di perbatasan termasuk juga. Mereka yang buat persiapan, tak jihad lagi, buat persiapan baru, termasuk senara mendapat fadilah yang besar. Kerana disebut kama yashmalul bu'du 'anil ma'asi was sayyiati saghiriha wa kabiriha, zahiriha wa batiniha. Itulah termasuk juga orang yang menjauhkan diri daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang buruk, sama ada kecil ataupun besar, sama ada zahir ataupun batin. Dan termasuk semua amalan ketaatan start daripada la ilaha illallah sehinggalah membuang segala perkara yang menyakiti di tengah jalan, termasuk dalam iman. Semuanya ini sebagai persiapan untuk berjihad dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam hadis ini berdasarkan firman Allah taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Hendaklah kamu membuat persiapan untuk menghadapi musuh-musuh kamu dengan kekuatan yang mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Buat persiapan mengikut kemampuan yang ada. Di antaranya ialah ribatul khail. Di zaman Rasulullah disuruh supaya belajar menunggang, menunggang kuda. Maka zaman kita buat persiapan dari sudut kenderaan untuk berjuang ini. Kalau tak ada kenderaan nak berjuang macam mana? Dan tujuannya ini ialah untuk menggerunkan musuh Allah dan juga musuh kamu. Dan di sana ada musuh-musuh yang kamu tidak tahu, yang Allah Ta'ala mengetahui tentang mereka. Apa yang penting, kamu kena buat persiapan. Kita beramal untuk mempersiapkan diri kita bagi menghadapi
perjuangan yang lebih besar. Amalan-amalan yang kita buat bukan sekadar beramal saja. Sekadar beramal itu saja bukan sekadar itu. Yang lebih daripada persiapan amalan yang kita buat ini ialah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang ada penyakit dalam hati dia tidak akan dapat tetap dalam perjuangan Islam. Kalau orang ada kepentingan dalam diri dia untuk bersama dengan Islam, dia akan lari, dia akan bersama dengan Islam. Kerana Islam tidak boleh ada kepentingan. Orang yang ada kepentingan diri dia tak boleh bersama dengan Islam. Kerana Islam adalah benda yang suci, maka benda suci tak boleh benda kotor duduk di dalam. Oleh itulah bila orang nak tipu Islam, mereka tak berjaya. Mereka tak berjaya. Kita tengok di zaman mana sekalipun, kalau orang ni nak cuba nak tipu Islam, dia tak akan berjaya. Dia akan kalah. Dia akan dikalahkan. Oleh itu